Hai, salam sejahtera. Okey, untuk video kali ini, bab persamaan linear, lanjutan daripada ungkapan algebra. Okey, masih lagi matematik tingkatan 1 KSSM, bahagian 1. Apakah beza persamaan linear dengan ungkapan algebra? Okey, jom kita tengok apa bezanya. Okey, lihat ya. Okey, kalau ungkapan algebra, M tambah 5, 7C tambah 2, H per 3 tolak 9, dan negatif 6A tambah 2. Untuk persamaan linear, nampak ya, ada penambahan tanda sama dengan. Okey. Okey, yang saya highlightkan ni. Okey, tanda sama dengan itulah yang membezakan ungkapan algebra dengan persamaan linear. Okey, berdasarkan persamaan di bawah, kenal pasti semua persamaan linear dan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, ini dalam tabel ni. 8 tambah M sama dengan 10. T per 2 tolak 5 sama dengan sifar. F tambah G sama dengan 4. Dan 6K tolak 3 sama dengan 2H. Okey, kita nak bahagi mereka ni, persamaannya. Okey, ini adalah persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, kesemua ini sebenarnya adalah persamaan. Okey, beza persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, cuma yang dua inilah, 8 tambah M sama dengan 10 dan T per 2 tolak 5 sama dengan sifar. Okey, faham kalau satu pemboleh ubah, dia cuma ada satu pemboleh ubah. Untuk persamaan ini ada M sahaja. Untuk yang kedua hanya ada T. Okey, diulang sekali lagi. Pemboleh ubah itu ialah huruf kecil. Ciri-ciri persamaan linear dalam satu pemboleh ubah. Okey, kita lihat ini. Persamaan hanya mempunyai satu pemboleh ubah. Dan yang kedua pula syaratnya, kuasa tertinggi pemboleh ubah ialah 1. Nampak keyword yang saya merahkan? 1, 1 dan juga 1. Okey, satu pemboleh ubah. Kuasa tertinggi pemboleh ubah ialah 1. Contoh kuasa tertinggi pemboleh ubah ialah 1 seperti A tambah 4 sama dengan 5. Pemboleh ubahnya A dan kuasanya 1. Okey, bila kuasa 1 kita tak perlu tulis. Okey, cukup sekadar tulis sahaja pemboleh ubah. Kita tahu dia berkuasa 1. Okey, contoh kedua. N tambah 3 sama dengan 15. Okey, apa contoh pula kuasa tertinggi yang bukan 1? Okey, ini adalah contoh kuasa tertinggi yang bukan 1. Di mana kuasa tertingginya adalah 2. Okey, mari kita lihat bagaimana membentuk persamaan linear dalam satu pemboleh ubah berdasarkan suatu pernyataan atau situasi dan sebaliknya. Okey, contoh yang pertama, Alia menjual X bungkus gula dan Y bungkus garam dengan harga RM15. Harga sebungkus gula dan garam masing-masing ialah RM2.50 dan 70 sen. Okey, penyelesaiannya. Okey, perkara penting dekat sini, X bungkus gula, Y bungkus garam, dan juga harga RM15. Kemudian, ada harga bagi setiap bungkus, RM2.50 untuk gula dan 70 sen untuk garam. Okey, awak boleh lakar macam ni dalam bentuk jadual. Okey, bahan jualan kita ada gula dan juga garam. Bilangannya adalah untuk gula X, untuk garam Y. Harga untuk gula RM2.50, untuk garam 70 sen. Jadi jumlah kesemuanya RM2.50 darab X, jadi dapat 2.50X. Dan jumlah garam 0.70 darab Y, jadi dapat 0.70Y. Dan jumlah harga adalah RM15. Di sini harga RM15. Jadi, kita tengok bahagian jumlah ini untuk dapatkan persamaan linear. Okey, saya dapatnya 2.50X tambah 0.70Y
sama dengan 15. Okey, tapi ini dalam bentuk perpuluhan. Okey, untuk persamaan linear ni, kalau boleh, biarkan dia dalam bentuk nombor bulat. Okey, jadi macam mana kita nak jadikan semua ini dalam bentuk nombor bulat? Kita lihat, semua ini ada dua tempat perpuluhan. Sebab sin kan? Okey, jadi saya darab ke semua ini dengan 100. Okey, bila saya darab dengan 100, ini akan jadi 2.50 darab 100 dapat 250x. 0.70y darab 100 dapat 70y. Dan 15.00 darab 100 dapat 1500. Okey, kita lihat contoh 2. Bilangan murid di kelas 2 UM ialah X orang murid dan di kelas 2 UKM ialah Y orang murid. Bilangan murid di kedua-dua kelas ialah 55 orang murid. Okey, penyelesaiannya. Okey, dekat kelas 2 UM ada X orang murid. Dekat kelas 2 UKM ada Y orang murid. Okey, bilangan murid kedua-dua kelas maksudnya jumlah lah. Okey, jumlahnya adalah 55 orang murid. Okay, jadi dapat jadual ni. Kelas kita ada 2 UM dan 2 UKM. Bilangan muridnya X, Y. Okey, jadi jumlah adalah 55. Okey, bila perkataan jumlah, sepatutnya terus kita faham bahawa operasi yang terlibat ialah tambah. Okey, jadi jawapannya X tambah Y sama dengan 15. Okey, kita lihat contoh 3. Kedai Zurin berjaya menjual R unit jenama M dan kurang S unit daripada jenama M bagi jenama N. Jumlah jualan mereka ialah 2,100. Okey, penyelesaiannya. Okey, kita ada jenama M. Okey, dan kita ada jenama N. Bilangannya, kita ada R dan juga R tolak S. Ini untuk jenama M, R unit. Untuk N, kurang S unit daripada M. Kalau saya kata kurang 3 daripada 5, jadi 5 tolak 3. Sekarang kurang S unit daripada jenama M. Jenama M, R. Jadi kita dapat R tolak S. Okey, jumlah 2,100. Okey, jadi sekarang apa yang jadi? R, kita tambah dengan R tolak S, letak dalam kurungannya. Okey, jadi sama dengan 2,100. Okey, boleh juga diselesaikan ni. Jadi dapat R tambah R, 2R tolak S sama dengan 2,100. Okey, jom kita bincang latih diri 6.1b. Okey, untuk latihan ni, dia nak bentukkan persamaan linear dalam satu pemboleh ubah bagi setiap yang berikut. Okey, untuk A, hasil bahagi suatu nombor dengan 6 ialah 12. Okey, jadi penyelesaiannya. Okey, untuk A, tengok apa yang dia nak. Dia kata suatu nombor. Jadi bila suatu nombor ni kita tak tahu. Jadi kita wakilkan dia dengan apa-apa pemboleh ubah. Jadi saya pilih huruf A kecil. Okey, wakilkanlah, tak kisah awak nak tulis X pun boleh, M pun boleh, tak kisah. Okey, kemudian apa lagi? Dia kata bahagi. Jadi letak simbol bahagi. Kemudian dengan 6 ialah 12. Jadi A bahagi 6 sama dengan 12. Tapi untuk persamaan linear, kita tak pakai simbol bahagi ni. Jadi awak kena tukar bahagi ni kepada A. Okey, ada line macam ni. A per 6 sama dengan 12. Okey. Okey, kita tengok B. Harga sekilogram ayam ialah RMY. Rosita membeli 5 kilogram ayam dengan jumlah bayaran RM40. Okey, kalau situasi biasa kan, awak pergi beli nugget. Okey, seketul nugget 50 sen. Kalau awak beli 2 ketul nugget, jadi 50 sen darab 2. Kan? Jadi dapatlah RM1. Sama dengan situasi ini. Cuma nilai wang tu kita tak tahu, jadi kita gantikan dengan RMY. Jadi dia punya penyelesaiannya ini. Okey, 5 kg ayam, bayaran RM40. Okey, jadi 5Y. Okey, 5 ni darab dengan Y lah. Bilangan duit yang kita tak tahu.
jadi sama dengan 40. Okey, kita tengok pula C. Perimeter sebuah segi empat tepat dengan panjang 2x cm dan lebar 5 meter ialah 14 meter. Okey, kalau awak tengok kat sini, ada dua unit yang berbeza, sentimeter dan juga meter. Okey, dalam persamaan linear, unitnya semua kena sama. Jadi awak kena tahulah meter ni nak tukar ke sentimeter, nak buat apa? Okey, meter, 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Okey, kita tengok penyelesaian. Bila dia sebut segi empat tepat, okey, dia sebut segi empat tepat. Ni segi empat tepat. Dan dia kata panjang 2x. Seeloknya bila awak baca soalan, okey, ada bentuk yang kita tahu, kita terus lakar. Okey, tak perlu guna pembaris lah kalau lakar ni ya. Okey, jadi panjang 2x. Okey, letak dekat bahagian panjang 2x. Kemudian lebar dia 5 meter. Macam saya kata tadi, tukarkan ke sentimeter. Jadi 5 darab 100, 500. Okey. Kemudian dekat sini dia nak perimeter. Okey, apa dia perimeter? Perimeter tu hasil tambah sisi atau ukur lilit. Keliling ni ditambahkan. Okey. Jadi apa nak buat? Okey, 2x tambah 2x tambah 500 tambah 500 sama dengan 1400. Mana saya dapat 1400? Ni dia. 14 darab 100 dapat 1400 cm. Okey, saya ulang sekali lagi kenapa saya perlu tukar ni. Sebab dalam persamaan linear, unitnya kena sama. Okey? Jadi dekat sini boleh diselesaikan. Untuk sebutan serupa, kita ada 2x dan 2x. Kemudian ada nombor lah. Okey. So 2x dengan 2x dia akan jadi 4x tambah 1000 sama dengan 1400. Okey, itu sahaja untuk video kali ini. Okey, untuk persamaan linear kita akan ada bahagian 2. Sekian, terima kasih.